Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada penonton sekalian. Bersama saya lagi pengacara anda, Nurul Ashikin, dalam rancangan Hello Parents. Baiklah, seperti biasa dalam rancangan ini, kita akan mengupas pelbagai topik untuk membantu para ibu bapa di luar sana dalam menyelesaikan pelbagai masalah. Jadi, topik kita pada hari ini merupakan salah satu topik yang saya yakin amat dinanti-nantikan oleh para ibu bapa di luar sana. Dan topiknya adalah hantar anak ke rumah pengasuh atau taska. Jika kita lihat dalam komuniti kita pada hari ini, ianya tidak terlepas daripada isu berkenaan dengan insiden buruk yang berlaku di rumah pengasuh atau taska. Jadi perkara ini telah menimbulkan kebimbangan kepada ibu bapa sama ada untuk menghantar anak mereka ke rumah pengasuh atau taska. Oleh itu, dalam rancangan Hello Parents pada hari ini, kita akan membawa tetamu-tetamu yang hebat untuk membantu ibu bapa menyelesaikan masalah ini. Tanpa membuang masa lagi, bersama dengan saya adalah Puan Fatin Alisa yang merupakan pensyarah pendidikan awal kanak-kanak daripada UNICEF. Dan tetamu kita yang kedua adalah Dr. Siti Nur Idayu, iaitu salah seorang pakar dalam bidang pemikiran. Terima kasih kepada kedua-dua tetamu kerana sudi meluangkan masa. Baiklah, saya akan ajukan soalan kepada Puan Alisa terlebih dahulu. Puan sendiri sebagai seorang pensyarah dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak yang semestinya familiar dengan perkembangan awal kanak-kanak. Pasti Puan tahu bagaimana kriteria jagaan atau asuhan kanak-kanak yang betul dan sesuai untuk perkembangan kanak-kanak? Terima kasih Encik Syikin. Antara kriteria jagaan atau asuhan yang sesuai kepada kanak-kanak adalah dari segi persekitaran. Persekitaran itu perlulah menitik beratkan tentang 3K, iaitu kebersihan, keselamatan dan kesihatan. Kemudian yang kedua, dari segi pendidikan kanak-kanak pula, ianya perlu bersesuaian mengikut tahap perkembangan mereka. Kriteria-kriteria ini perlulah dipandang serius oleh pemilik taska, pengasuh serta pendidik. Baiklah, itu adalah antara kriteria-kriteria yang perlu dititik beratkan dalam penjagaan dan asuhan kanak-kanak. Jadi kalau kita lihat di taska maupun rumah pengasuh, ada segelintir yang menitik beratkan kriteria-kriteria ini dan ada juga yang beroperasi secara sambil lewa, dan perkara inilah yang menimbulkan kekeliruan serta kerisauan dalam kalangan ibu bapa untuk memilih sama ada hantar anak ke rumah pengasuh atau taska. Dalam konteks ini, boleh Puan Alisa kongsikan langkah-langkah penyelesaian untuk membantu para ibu bapa membuat keputusan? Setiap masalah pasti mempunyai jalan penyelesaiannya. Tidak kurang juga dengan masalah ini. Baiklah, yang pertama, memberi pendedahan kepada ibu bapa tentang pemata. Apabila diberi pendedahan, ibu bapa akan lebih memahami tentang konsep didikan dan asuhan yang diaplikasikan mengikut standard pemata. Langkah yang kedua adalah membuat kaji selidik secara atas talian. Dengan cara ini, ibu bapa dapat meminta pendapat orang awam yang berpengalaman yang menghantar anak mereka sama ada ke taska atau rumah pengasuh. Yang ketiga adalah membuat perbandingan melalui aspek kos, lokasi dan masa. Contoh aspek kos perlu bersesuaian dengan pendapatan ibu bapa. Dari segi lokasi pula, seperti jarak antara rumah dan pusat jagaan. Kemudian, dari segi masa, sama ada pihak taska atau rumah pengasuh ini menetapkan masa yang fleksibel untuk menghantar anak. Yang terakhir, memilih taska yang mendaftar. Ini kerana taska atau pengasuh yang mendaftar semestinya memberi jaminan yang lebih baik kepada ibu bapa sekiranya berlaku apa-apa yang tidak diingini kepada anak mereka. Okey, jadi itulah antara 4 langkah untuk ibu bapa membuat keputusan. Sekian sahaja daripada saya. Okey, terima kasih Puan Alisa. Menurut Dr. Ayu pula, doktor sendiri merupakan pakar dalam bidang pemikiran. Adakah doktor bersependapat dengan langkah-langkah yang disebut oleh Puan Alisa? Terima kasih kepada Cik Ashikin. Okey, saya amat bersetuju dengan pendapat yang dikemukakan oleh Puan Alisa sebentar tadi. Yang mana Puan Alisa menyenaraikan 4 langkah penyelesaian bagi membantu ibu bapa membuat keputusan sama ada ingin memilih rumah pengasuh ataupun taska. Walau bagaimanapun, kita masih lagi keliru dan tidak jelas yang mana satukah langkah yang terbaik untuk kita gunakan. Jadi, dalam hal ini, saya ingin kongsikan
satu alat berfikir yang pernah dipelopori oleh Edward de Bono, iaitu alat berfikir kod. Okey, alat berfikir kod ini bertujuan bagi membantu proses menganalisis sesuatu keputusan yang ingin dibuat. Jadi antara alat berfikir yang terlibat adalah FIP, kemudian PMI, CAF, CNS, AGO dan akhir sekali adalah OPV. Jadi untuk kita pilih satu daripada 4 langkah penyelesaian yang dikemukakan oleh Puan Alisa sebentar tadi, saya ingin menggunakan alat berfikir PMI. Okey, PMI ataupun singkatan kepada plus minus interest ini merupakan satu carta perbandingan antara idea yang telah disenaraikan dan akhirnya kita akan dapat lihat satu idea yang paling baik. Okey, plus merupakan kebaikan ataupun kelebihan, manakala minus adalah kekurangan dan interest adalah perkara yang menarik tentang sesuatu idea tersebut. Jadi idea yang terbaik untuk kita pilih adalah idea yang paling sedikit bahagian kekurangan ataupun minusnya. Jadi mari kita lihat bagaimana setiap langkah yang telah disenaraikan oleh Puan Alisa sebentar tadi diaplikasikan di dalam carta PM. Kita mulakan dulu dengan langkah penyelesaian yang pertama, iaitu memberi pendedahan kepada ibu bapa tentang apa itu permata. Kita lihat dulu dari sudut plus. Yang pertama, ibu bapa mempunyai pengetahuan tentang bidang pembelajaran permata. Yang kedua, ibu bapa dapat menyesuaikan cara didikan anak di rumah mengikut standard permata. Dari sudut minus pula, yang pertama, ibu bapa yang berkerjaya menghadapi kekangan masa untuk memahami konsep permata. Dan yang kedua, ibu bapa tidak meminati konsep permata dalam mendidik anak-anak. Okey, dari sudut interest, yang pertama, ibu bapa akan lebih memahami tentang tahap perkembangan anak mengikut usia yang sepatutnya. Dan yang kedua, penglibatan ibu bapa di taska menjadi lebih baik kerana telah memahami konsep permata. Okey, untuk langkah penyelesaian yang kedua, iaitu membuat kaji selidik secara atas talian. Okey, dari sudut plus, yang pertama, maklum balas lebih meluas kerana tidak hanya tertumpu kepada satu kelompok sahaja. Kemudian jiran dan rakan-rakan mempunyai pengalaman. Dan yang ketiga, mudah untuk membuat analisis daripada hasil kaji selidik. Okey, dari sudut minus pula, maklumat identiti pihak yang diselidik berkemungkinan adalah palsu. Okey, dari sudut interest pula, yang pertama, ibu bapa rasa lebih selamat dan yakin kerana percaya maklum balas yang diberikan oleh jiran dan rakan-rakan. Yang kedua, lebih efisien dalam norma baharu yang mengekang kita daripada berjumpa secara berdepan. Dan yang ketiga, lebih cepat dan pantas untuk menerima maklum balas dan seterusnya membuat keputusan. Okey, untuk langkah penyelesaian yang ketiga pula, iaitu ibu bapa membuat perbandingan melalui aspek kos, lokasi dan juga masa. Okey, kita lihat dari sudut plus. Yang pertama, boleh mengetahui pusat jagaan yang lebih murah. Dan yang kedua, dapat menghantar anak di pusat jagaan yang berhampiran dengan lokasi rumah. Dari sudut minus pula, yang pertama, ibu bapa hanya mementingkan kos yang rendah berbanding kualiti pusat jagaan. Yang kedua, kekangan masa untuk membuat perbandingan antara pusat jagaan adalah terhad. Okey, dari sudut interest pula, ibu bapa dapat membuat perbandingan terhadap beberapa buah taska ataupun tempat asuhan mengikut kriteria yang diinginkan. Dan kita lihat pula langkah penyelesaian yang terakhir, iaitu memilih pengasuh ataupun taska yang berdaftar. Okey, dari sudut plus, yang pertama, anak-anak lebih selamat kerana dikendalikan mengikut undang-undang. Dan yang kedua, pengasuhan anak-anak lebih efektif. Okey, dari sudut minus pula, lambat untuk ibu bapa membuat tinjauan sama ada pengasuh atau taska itu berdaftar ataupun tidak. Dan yang kedua adalah ibu bapa tidak kisah untuk menghantar anak ke mana sahaja. Dan dari sudut interest, okey, ibu bapa rasa senang hati jika memilih pengasuh atau taska yang tepat. Daripada keempat-empat carta PMI yang telah disenaraikan sebentar tadi, hanya langkah penyelesaian membuat kaji selidik secara atas talian sahaja yang mempunyai satu minus. Ini bermakna langkah penyelesaian ini merupakan langkah yang terbaik untuk ibu bapa gunakan di luar sana. Jadi, ini sahaja daripada saya. Terima kasih kepada Dr. Ayu. Seperti yang diujarkan oleh doktor,
Untuk memastikan keberkesanan langkah ini, oleh itu saya sertakan satu graf peratus responden yang memilih taska atau rumah pengasuh bagi setiap soalan daripada kaji selidik secara atas talian yang telah dijalankan baru-baru ini oleh pelajar-pelajar daripada UNICEL. Sebelum kita merungkai dengan lebih mendalam tentang graf ini, saya ingin menjemput terlebih dahulu tetamu seterusnya iaitu Datin Sundari, pelakon Tamil popular Malaysia dan juga merupakan ibu kepada dua cahaya mata. Seterusnya kita ada Dato' Amirah Kamaliah iaitu Timbalan Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Petaling Jaya. Terima kasih kepada kedua tetamu kita yang sudi turut serta bersama-sama kami pada hari ini. Baiklah, untuk slot ini kita akan membincangkan kepada setiap soalan kaji selidik berdasarkan graf yang dipaparkan. Kita pergi dahulu kepada soalan pertama iaitu di manakah anda rasa lebih selamat untuk menghantar anak anda? Apa pendapat Datin Sundari tentang soalan ini? Bagi saya sendiri merupakan ibu yang berkerjaya, saya memilih untuk menghantar anak saya ke pusat jagaan iaitu Taska. Ini kerana Taska merupakan tempat yang sesuai untuk mempertingkatkan perkembangan anak saya secara seimbang dan menyeluruh. Itu dia pendapat dari Datin Sundari. Sekarang kita lihat pula pada soalan yang kedua, yang manakah lebih efisien dari segi penjagaan anak? Baik, untuk soalan ini kita tanya pula pendapat Timbalan Pengarah JKM iaitu Dato' Amirah Kamaliah. Pusat penjagaan yang menyediakan penjagaan yang efisien, selalunya kita perlu menitik beratkan daripada segi 3K. Apa itu 3K? Iaitu K yang pertama adalah kesihatan, keselamatan dan juga kebersihan. Kemudian daripada segi etika pengasuh atau pendidik itu sendiri, perlulah menunjukkan ciri-ciri yang berdisiplin dan teratur. Guru dan pengasuh di Taska lebih berkemahiran tinggi. Hal ini kerana kebanyakan daripada mereka telah mengikuti kursus seperti kursus permata dan mempunyai sijil serta merupakan graduan lepasan pengajian tinggi dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Baik Datuk, cuba kita lihat pula pada soalan yang ketiga. Di manakah yang anda rasa mempunyai sistem pengajaran yang efektif kepada kanak-kanak? Setiap taska yang dibuka perlulah beroperasi mengikut standard kurikulum permata. Objektif kurikulum permata negara adalah untuk menyediakan garis panduan kepada pendidik melaksanakan aktiviti pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak bagi mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan. Bagi soalan keempat pula, di manakah anda rasa dapat menyediakan persekitaran yang baik kepada pergaulan anak anda? Kita balik semula kepada Datin Sundari. Okey, macam saya sendiri, walaupun saya mempunyai pembantu di rumah, saya tetap menghantar anak saya ke Taska. Saya merasakan bahawa Taska juga menyediakan persekitaran yang kondusif untuk kanak-kanak. Okey, bagaimana pula Datin dengan soalan kelima iaitu yang manakah anda rasa lebih berpatutan untuk anak anda? Bila disebut tentang berpatutan, saya sendiri menghantar anak saya ke Taska kerana di sana banyak kemudahan yang disediakan untuk anak saya seperti dari segi fasiliti, persekitaran, didikan dan macam-macam lagi. Kita teruskan lagi dengan soalan keenam, yang manakah anda rasa menetapkan masa yang fleksibel untuk menghantar dan mengambil anak anda? Kalau ikut pengalaman, hantar anak saya ke Taska memang masa tidak fleksibel dan masa penjagaannya ikut waktu bekerja dari 7 pagi hingga 6 petang sahaja. Saya nak tambah sikit. Okey, depends juga kepada taska tersebut. Kalau taskanya tu jenis taska swasta, masanya boleh fleksibel sama juga macam rumah pengasuh. Okey, iaitu mereka akan kira bayaran tambahan mengikut lebihan masa
taska tersebut beroperasi. Baiklah, satu perkongsian yang menarik. Seterusnya, ini soalan terakhir yang ingin saya ajukan kepada Dato' Amirah, iaitu soalan ke-8. Yang manakah anda rasa lebih mengutamakan kebersihan dalam persekitaran kanak-kanak? Saya sebagai salah seorang pihak JKM sendiri mengakui bahawa kebersihan amat berkait rapat dengan kanak-kanak. Okey. Sekiranya kebersihan tidak dititik beratkan, maka ianya akan menjadi titik permulaan kepada penyakit-penyakit berjangkit. Jadi, kami juga akan menjalankan lawatan kepada setiap taska yang berdaftar untuk membuat penilaian, dan salah satu daripada penilaian tersebut adalah daripada segi kebersihan. Baik, terima kasih Dato' Amirah. Seterusnya, soalan ke-9 pula, adakah anak anda pernah mengalami kecederaan? Di manakah kejadian itu berlaku? Kita ambil beberapa komen yang ditulis oleh penonton di rumah. Komen yang pertama ditulis oleh Rosita Ahmad. Anak saya pernah tersadung longkang di taska. Mukanya terhempap ke lantai sehinggakan giginya hampir patah. Pihak taska memberitahu saya semasa saya mengambil anak saya dan memohon maaf. Saya kemudian memesan kepada mereka untuk memasang penutup longkang di taska supaya kejadian ini tidak berlaku lagi. Kemudian kita lihat pula komen seterusnya daripada Cik Bunga. Kejadian berlaku sewaktu anak saya berusia 2 tahun. Sewaktu itu saya membawa anak saya pulang dan terlihat kesan gigitan pada betisnya, tetapi pihak pengasuh tidak memberitahu apa-apa kepada saya. Apabila saya menyoal mereka, mereka seolah tidak tahu apa-apa yang berlaku. Jadi saya minta mereka tunjukkan bukti pada CCTV. Malangnya mereka tiada CCTV. Saya amat kecewa dengan sikap pengasuh tersebut yang sambil lewa menjaga anak saya. Akhirnya saya buat keputusan untuk menghantar anak saya ke rumah pengasuh lain. Jadi di sini tidak dapat dinafikan lagi bahawa taska atau rumah pengasuh yang berkualiti adalah sangat penting dalam memastikan anak anda membesar dengan baik, sihat dan gembira. Secara kesimpulannya, bagi ibu bapa yang masih keliru untuk memilih sama ada menghantar anak ke rumah pengasuh atau taska, bolehlah mengikuti langkah penyelesaian terbaik seperti yang kami pilih, iaitu membuat kaji selidik secara atas talian. Sebelum kita mengakhiri rancangan kita pada hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada para tetamu kita, iaitu Puan Fatin Nur Alisa, Dr. Siti Nur Idayu, Datin Sundari serta Dato' Amirah Kamaliah kerana sudi turut serta bersama kami dalam membantu ibu bapa membuat keputusan untuk memilih taska atau rumah pengasuh. Dengan ini, kita berjumpa lagi pada minggu hadapan, masih lagi secara atas talian, waktu yang sama untuk mengupas lebih banyak lagi topik yang menarik. Yang penting, stay at home, kita jaga kita.